Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya Zahid Hamidi sampai turun ke Sabah untuk bertemu dengan adun-adun UMNO BN. Rupa-rupanya ini dia gambar dia. Itu Zahid Hamidi. Ini Bung Mokhtar. Ini YB Harun Durabi. Dan ada beberapa lagi lah. Ini daripada Agenda Daily. Agenda Daily 5 jam yang lalu. Agenda Daily 5 jam yang lalu. So, benda ni baru berlaku. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini. Pengerusi BN, Pengerusi Barisan Nasional Sabah, iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, yang mengumumkan penarikan sokongan gabungan itu serta UMNO terhadap Ketua Menteri Negeri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, menegaskan perjuangan sebenarnya baru saja bermula. Tanpa beliau menjelaskan dengan lebih lanjut apa sebenarnya maksud perjuangan baru itu, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah berkenaan menjelaskan bahawa setiap yang bermula pasti akan berakhir. Setiap yang bermula pasti ada pengakhirnya, kata Bung Mokhtar. Tambahnya lagi, perjuangan baru bermula dan perjalanan masih jauh dan panjang, katanya dalam satu kenyataan ringkas selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Timbalan Presiden iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan pada hari ini. Beliau berkata demikian. Beliau berkata pertemuan itu bagi menjelaskan kepada Zahid Hamidi dan Muhammad berhubung pergolakan politik Sabah sejak beberapa hari lalu, di mana kemuncaknya ialah penarikan sokongan terhadap gabungan Rakyat Sabah JRS dan HJJ daripada UMNO. Semalam Bung Mokhtar dalam sidang medianya telah mengumumkan pendirian daripada UMNO dan Barisan Nasional Sabah untuk menarik sokongan terhadap HJJ susulan hilang kepercayaan terhadap kedudukannya sebagai Ketua Menteri, selain perjanjian antara BN dan Perikatan Nasional PN telah dilanggar. Menurut Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, menurutnya BN dan PN melaksanakan perjanjian membentuk Kerajaan Sabah selepas pilihan raya negeri PRN pada 2020. Namun, HJJ serta pemimpin Bersatu Sabah yang juga komponen PN keluar parti menyebabkan kerajaan negeri sekarang tiada keabsahan. Sementara itu, Setiausaha Agung GRS iaitu Datuk Seri Masidi Manjun berkata HJJ masih sah sebagai Ketua Menteri Sabah dengan memperolehi majoriti sokongan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Dalam satu kenyataan pada hari ini, Masidi juga berkata HJJ dan semua bekas ADUN bersatu meninggalkan parti itu pada Disember 2022 dan kini menjadi ahli GRS dan merupakan parti politik terbesar dalam Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. Oleh itu, katanya, tidak ada merit kepada dakwaan Bung Mokhtar bahawa HJJ tidak mempunyai locus standi untuk menjadi Ketua Menteri Sabah, katanya menurut Borneo Post. Masidi menjawab kenyataan media Bung Mokhtar yang cuba menimbulkan keraguan dan kekeliruan berkenaan dengan
keabsahan Hajiji. Dinyatakan bahawa Hajiji tidak layak menjadi Ketua Menteri di bawah Perkara 6/7 Perlembagaan Negeri Sabah. Perkara 6/7 menyebut bagi maksud Perkara 3, perkara ini di mana suatu parti politik telah menang majoriti kerusi-kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipilih dalam satu pilihan raya umum, ketua parti tersebut yang adalah ahli Dewan Undangan hendaklah menjadi ahli Dewan Undangan yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan. Perkara 6/3 Perlembagaan Negeri Sabah menyatakan yang di-Pertua Negeri hendaklah melantik menjadi Ketua Menteri seseorang ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Undangan yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan. Apabila parti politik memenangi majoriti kerusi dalam Dewan DUN, pemimpin parti itu dianggap menguasai majoriti. Majoriti bagi maksud Perkara 6/7 bermakna lebih 50% daripada kerusi dalam DUN, kata Masidi. Beliau menambah takrifan majoriti ini telah dijelaskan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes Tan Sri Musa Aman lawan Tun Johar N. Anor pada 2019. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya yang ramai tak tahu ialah Bung Mokhtar telah berjumpa dengan Zahid Hamidi dan Tok Matasan untuk meleraikan segala kekusutan. Dan akhirnya itulah jawapan dia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seorang demi seorang yang telah menyalahgunakan kuasa, yang telah membuat kesilapan, yang telah banyak membuat negara kerugian, berjaya ditangkap satu persatu. Terbaru ini seorang lagi, malah dua orang telah ditahan oleh SPRM kerana disyaki terlibat. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih, I love you all, kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih. Bagi yang belum, saya mohon untuk anda semua tekanlah butang subscribe, like dan share. Join member di dalam channel ini supaya anda menjadi special di dalam channel ini, kerana kita akan berikan souvenir, giveaway, goodies, t-shirt, cap, topi, keychain dan macam-macam lagi. Isu saham Menara KL timbul lagi. Kali ini SPRM umumkan telah menahan dua pengarah kanan syarikat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan telah menahan dua pengarah kanan syarikat bergelar Datuk bagi membantu siasatan berhubung pembelian saham dan pengambilan konsesi syarikat Menara Kuala Lumpur Menara KL. Sumber SPRM berkata kedua-dua individu yang berusia di antara 49 dan 59 tahun itu merupakan orang tengah yang telah mengurus urusan suapan dan seorang pengarah urusan syarikat yang dikatakan mengambil alih syarikat saham syarikat Menara KL ditahan di Ibu Pejabat SPRM ketika hadir memberi keterangan. Kata kenyataan itu, kedua-dua individu ini akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Putrajaya esok bagi permohonan reman. Disyaki pemilik syarikat terbabit melibatkan permintaan wang rasuah yang berjumlah ratusan ribu dan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan bagi membantu pengambil alihan tersebut, menurut Sebar. Ketua Pesuruhjaya SPRM yaitu Azam Baki yang mengesahkan tangkapan itu ketika dihubungi berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Terdahulu SPRM dilaporkan telah menjalankan siasatan berhubung isu penjualan saham dan pengambil alihan konsesi penyelenggaraan Menara KL daripada sebuah syarikat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd milik penuh Telekom Malaysia TM. Beberapa saksi termasuk pegawai kanan TM serta syarikat-syarikat terlibat telah diambil kenyataan bagi membantu siasatan.
Saya ingat dulu ada seorang bekas menteri kata tak ada apa-apa masalah di dalam pengambil alihan syarikat ini. Tapi kenapa sekarang SPRM menahan 2 orang, bukan seorang, 2 orang. Dan dilaporkan dalam laporan itu, ia melibatkan permintaan uang ratusan, rasuah berjumlah ratusan ribu dan setas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan. Persoalan seterusnya, siapakah orang atasan itu yang telah diberikan ratusan ribu dan jam tangan mewah sebagai hadiah bagi membantu pengambil alihan tersebut? Kita ucapkan tahniah kepada SPRM, terutama untuk kerajaan perpaduan ini yang memang cemerlang setakat ini, membentras mereka-mereka yang memang suka ambil rasuah, yang suka merugikan negara Malaysia. Bolehlah kita kata padan muka, dan selepas ini berhati-hati, jangan pula lari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.